Terima kasih kepada Tan Sri Speaker kerana membenarkan saya untuk bersama berbahas mengenai pindaan kepada rang undang-undang berkaitan dengan anti pemerdagangan manusia dan juga anti smuggling of migrant. Tan Sri Speaker, saya mendengar tadi pembentangan daripada Menteri, dan Menteri juga mengakui bahawa pihak State Department daripada US telah pun downgrade dengan izin Malaysia kepada tahap yang ketiga. Satu tahap yang mungkin tidak begitu baiklah. Kalau kita lihat kepada definisi tahap ketiga itu adalah kita gagal untuk comply dengan izin bare minimum. Mana minimum, yang paling minimum pun kita telah gagal. Jadi apabila daripada tahap kedua kepada tiga, saya rasa ini memang satu yang memang amat merisaukan kita lah. Dan saya melihat Tan Sri Speaker, bahawa undang-undang ni seperti mana Tan Sri Speaker pun sedar, kita boleh adakan undang-undang yang hebat-hebat pun, kita boleh, contohnya kita boleh perketat lagi undang-undang, kita kenakan hukuman lebih penjara lebih stiff ataupun izin ataupun lebih lebih keras. Tapi Tuan Speaker, di akhirnya kita melihat kepada pelaksanaan enforcement itu sendiri. Saya telah membaca report daripada beberapa akhbar antarabangsa mengenai kenapakah Malaysia di-downgrade-kan. Antara tuduhan itu adalah melibatkan dia punya istilah dia adalah complicity ataupun pelibatan daripada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hukum sendiri, iaitu pihak kerajaan tadi. Saya ingin bertanya kepada pihak menteri, selama ini berapa ramaikah kaki-tangan kerajaan ataupun kaki-tangan awam yang telah ditugaskan untuk melaksanakan akta ini terlibat juga dalam sedikit yang memperdagangkan manusia ini. Sebab saya kata begitu sebab kerajaan sekarang telah bercadang untuk meminda Seksyen 27 dengan meletakkan satu seksyen baru, satu provision baru, iaitu untuk kerajaan menteri akan berunding dengan pihak-pihak menteri lain untuk mengadakan satu jawatan awam yang baru. Maknanya selain daripada polis, selain daripada pihak immigration, pihak custom, kemungkinan lepas ini ada lagi yang awam baru yang akan ditugaskan untuk melaksanakan undang-undang ini. Tuan Speaker, saya agak risau apabila membaca dalam akhbar, contohnya mereka-mereka yang terbabit dalam pelaksanaan penguasaan undang-undang ini pun juga mempunyai rekod-rekod melanggar undang-undang sendiri. Kita baca dalam media yang terbaru melibatkan SPRM. Saya nak baca sini laporan Malaysia Kini tarikh 14 Disember. Jutaan ringgit dibelanjakan untuk pengimbas kastam bermasalah. Kita membeli alat pengimbas untuk kita belanjakan, untuk kita pastikan pihak kastam ini menjalankan tugas dengan baik. Tetapi setelah kita berbelanja berjuta ringgit, pengimbas itu sendiri bermasalah. Dan dikatakan juga pengimbas yang lama pun apabila telah tamat tempoh tidak lagi ada usaha-usaha untuk nak perbaiki. Jadi sebenarnya kita sekarang dilihat cuba menghabiskan wang rakyat untuk melakukan kerja-kerja yang tidak berkesan. Yang akhirnya kita melihat undang-undang ini walaupun kita buat dengan baik macam mana pun, akhirnya dia tetap bermasalah kerana tidak dapat menyelesaikan masalah. Saya tanya kepada pihak kerajaan tentang laporan daripada State Department mengenai Felda. Dikatakan terlibat dalam employ dengan izin mereka-mereka yang dianggap buruh paksa. Dan kalau kita lihat undang-undang ini memang tidak ada taksiran mengenai buruh paksa ataupun forced labour ni. Saya tanya kepada pihak menteri, apakah definisi yang dipahami oleh pihak kerajaan tentang buruh paksa ini? Sebab kalau kita tidak definisi dalam undang-undang ini, kita risau kalau kita serahkan kepada pihak mahkamah mungkin akan mempunyai pelbagai taksiran. Jadi saya mencadangkan
kalau boleh di peringkat kuasa ini, kalau boleh pihak menteri mungkin boleh memikirkan supaya kita adakan satu peruntukan khas mengenai apa dimaksudkan dengan buruh paksa itu, supaya kita jelas pada satu panduan kalau kita buat ke mahkamah. Kalau kita lihat kepada undang-undang daripada pihak tadi menteri juga berkata tentang protokol. Memang betul kalau kita lihat pada section artikel 6 dalam protokol itu, dia mengatakan ada satu guideline untuk kita perlu ikut untuk kita melaksanakan undang-undang ini. Antaranya, kalau kita dakwa mana-mana pihak yang terlibat dengan sindiket perdagangan manusia ini, kita kena pastikan dari segi laporan akhbar itu tidak dinamakan pihak-pihak yang terlibat itu. Dan saya agak merasa terkilan kerana apa? Dalam satu interview oleh pihak polis yang terlibat dalam kerja-kerja merisik anti perdagangan manusia ini, dia mengatakan bahawa kita telah berjaya mencapai rekod yang lebih baik apabila kita menggunakan SOSMA juga dalam pelaksanaan hukum. Sedangkan bagi pihak negara barat ni dan pihak kita sendiri, SOSMA ini satu undang-undang yang draconian, undang-undang yang mempunyai yang terlalu banyak untuk peruntukannya tidak menyebelahi tentang human right ni. Jadi saya merasa agak terkilan kerana apakah kita berbangga kita dapat kurangkan satu jenayah dengan kita menggunakan satu akta yang sendiri bermasalah, iaitu akta SOSMA itu. Jadi saya tanya pada pihak kerajaan, adakah kerajaan terus ingin melaksanakan SOSMA ini dari segi melaksanakan undang-undang ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sepang. Seterusnya Yang Berhormat Padang.